Bab seruan Nabi SAW kepada Islam dan kenabian, yakni kenabiannya, dan supaya sebahagian manusia tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Dan bab firman Allah Ta'ala, tidak patut seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab ila akhiril ayah, ini dalam nuskhah Abi Dzar. Dalam nuskhah yang lain sambungnya wal hukmah wan nubuwah, kekuasaan dan kenabian. Kemudian dia berkata kepada orang ramai, kepada manusia, kunu ibadan li min dunillah, jadilah kamu hamba-hamba kepadaku selain dari Allah. Al-ayah. Dengan sanad Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas bahawa dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW telah menulis surat kepada Kaisar, di mana baginda menyeru Kaisar kepada Islam, dan baginda mengutuskan suratnya kepadanya melalui Dihyah Al-Kalbi. Disuruhnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada pembesar Busra untuk disampaikannya kepada Kaisar. Setelah Kaisar, setelah Allah menghindarkan dari Kaisar ancaman tentera Faris, tentera Perancis, dia pun berangkat dari Hims ke Ilya sebagai mensyukuri kejayaan, ujian yang Allah berikan kepadanya, sebagai mensyukuri kejayaan dalam menghadapi ujian Allah kepadanya. Falamma jaa Kaisar, bila Kaisar datang, bila sampai surat Rasulullah SAW kepada Kaisar, qala, dia berkata ketika membacanya, yakni selepas membacanya, iltamisu li, carilah untukku di sini salah seorang daripada kaumnya, yakni bangsanya, bangsa Rasul ini, untuk aku tanya mereka tentang Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, Abu Sufyan menceritakan kepadaku bahawa dia ketika itu berada di Syam bersama dengan sekumpulan orang-orang Quraisy yang pergi ke sana sebagai peniaga, sebagai pedagang, yaitu pada masa perjanjian damai berlaku di antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Abu Sufyan berkata, kami bertemu dengan utusan Kaisar di salah satu tempat di Syam. Dia pun membawaku bersama-sama sahabatku sehingga kami sampai ke Ilya. Setelah itu dibawakan kami masuk menghadapnya. Fa idza huwa jalisun fi majlisihi, ketika itu dia sedang duduk dalam majlis pemerintahannya dengan memakai mahkota, dan di sekelilingnya ada pembesar-pembesar kerajaan Rom. Dia pun berkata kepada juru bahasanya, tanyalah mereka, siapakah di antara mereka ini yang paling hampir dari segi keturunannya dengan orang yang mendakwa sebagai nabi itu. Abu Sufyan berkata, saya pun berkata, saya yang paling hampir di kalangan mereka ini dengannya dari segi keturunannya. Kaisar pun bertanya, apakah perhubungan di antara engkau dengannya? Abu Sufyan menjawab, dia adalah anak pakcik saya. Walaysa firrak, tidak ada dalam rombongan itu pada hari itu sesiapa pun daripada Bani Abdi Manaf selain dariku. Kaisar berkata, adnuhu, bawakan dia, hampirkan dia kepadaku, bawa dekat dia dengan aku. Wa amara bi ashabi, dan dia memerintahkan supaya sahabat-sahabatku diletakkan di belakangku, ini dekat dengan bahuku.
Kemudian dia berkata kepada juru bahasanya, katakan kepada kawan-kawannya itu bahawa saya akan bertanya dia tentang orang yang mendakwa sebagai nabi. Sekiranya dia berdusta, kamu dustakannya. Abu Sufyan berkata, demi Allah, jika tidak kerana malu pada hari itu, malu, sahabat-sahabatku akan membawa cerita dusta aku berdusta, tentu tentu aku menceritakan kepada Kaisar, yakni apa yang aku fikir nak cerita, la haddathu anni, ketika dia bertanya aku, tentu aku ceritakan kepada dia apa yang ada di dalam hatiku, yakni kehendak hati aku, daripada pihak aku sendiri, yakni hak cerita hak aku buat. Nescaya aku ceritakan kepadanya cerita rekaanku ketika dia bertanya aku. Tetapi aku malu, takut mereka nanti akan menyebarkan tentang dusta aku. Fasadaqtu, kerana itulah aku bercakap benar. Kemudian Kaisar pun berkata kepada juru bahasanya, katakan kepadanya, bagaimana keturunan orang ini di kalangan kamu? Saya menjawab, dia di kalangan kami seorang yang berketurunan mulia. Kata Kaisar, adakah pernah sesiapa sebelumnya mendakwa sepertinya, mendakwa seperti ini? Saya menjawab, tidak ada. Qala, kata Kaisar, adakah sebelum ini kamu pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mendakwa apa yang didakwanya ini? Kata Abu Sufyan, Abu Sufyan berkata, saya kata tidak ada. Kaisar bertanya, adakah sesiapa daripada nenek moyangnya terdiri daripada raja? Adakah sesiapa daripada nenek moyangnya raja? Saya menjawab, tidak ada. Kaisar bertanya, adakah orang-orang bangsawan yang mengikutnya atau orang-orang yang lemah di kalangan mereka? Saya menjawab, bahkan orang-orang yang lemah di kalangan mereka. Kaisar bertanya, adakah mereka semakin bertambah atau semakin berkurang? Saya menjawab, bahkan mereka semakin bertambah. Kaisar bertanya, adakah sesiapa murtad kerana bencikan agamanya selepas memasuki agamanya? Saya menjawab, tidak ada. Qala, kata Kaisar lagi, adakah dia berlaku curang? Saya berkata, tidak ada. Tetapi kami sekarang sedang dalam tempoh, dalam masa yang mana kami takut dia akan berlaku curang. Kata Abu Sufyan, tidak ada satu ucapan yang memungkinkan aku memasukkannya di celah-celah ucapanku itu dengan maksud aku menunjukkan kekurangannya, yang mana aku takut akan diceritakan sebagai dusta bagi pihakku selain daripada ucapan tadi. Qala, kata Kaisar, adakah kamu telah memeranginya dan dia telah memerangi kamu? Aku berkata, ya. Kata Kaisar, bagaimana perangnya dengan kamu itu? Aku menjawab, lebih kurang. Aku menjawab, kanat dualan, silih berganti. Kemenangan di antara kami dengan dia silih berganti, bertukar-tukar. Kadang-kadang dia mengalahkan kami, kadang-kadang kami mengalahkannya. Kaisar bertanya, apakah yang diajarkannya kepada kamu? Saya menjawab, dia mengajar kami supaya kami tidak menyembah Allah. Kami menyembah Allah sahaja. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dia melarang kami daripada apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Dia mengajar kami supaya bersembahyang, bersedekah, bersikap mulia, hidup mulia,
menjaga kehormatan diri, wal wafa'i bil ahd, dan memenuhi janji, menyempurnakan janji, wa adail amanah, dan menyempurnakan amanah. Kaisar pun berkata kepada juru bahasanya ketika saya berkata begitu kepadanya, qul lahu, katakan kepadanya, saya telah tanya engkau tentang keturunannya di kalangan kamu, kamu katakan dia seorang yang berketurunan mulia. Demikianlah rasul-rasul itu, mereka diutuskan dari kalangan orang-orang mulia dalam masyarakatnya. Saya tanya engkau, adakah sesiapa telah mendakwa sebelum dia mengemukakan dakwaannya ini? Engkau mengatakan tidak ada. Saya kata, yang dikata Kaisar ini, sekiranya ada sesiapa di antara kamu yang telah mendakwa begitu, tentulah saya boleh mengatakan ini seorang yang cuba nak meniru orang lain. Saya tanya engkau, adakah kamu pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mendakwa apa yang didakwanya itu? Kata Kaisar, engkau katakan bahawa tidak ada. Memang aku yakin, kata Kaisar, dia tidak akan meninggalkan dusta terhadap manusia dan akan berdusta pula terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berdusta dengan manusia dan berdusta pula dengan Allah. Tak akan begitu. Saya telah bertanya engkau, adakah di kalangan nenek moyangnya itu raja, pemerintah? Engkau kata tidak ada. Saya kata, yakni saya telah faham, saya telah membuat kesimpulan bahawa sekiranya ada di antara nenek moyangnya itu raja, saya boleh katakan, iaitu dia cuba mendapatkan kekuasaan nenek moyangnya, yakni kembali. Saya telah bertanya engkau, adakah orang-orang yang mulia yang mengikutnya atau orang-orang yang lemah? Engkau katakan bahawa orang-orang yang lemah yang mengikut mereka. Mereka lah pengikut rasul-rasul itu. Saya tanya engkau, adakah mereka semakin bertambah atau semakin berkurang? Engkau katakan bahawa mereka semakin bertambah. Begitulah iman sehingga keadaannya sempurna, sehingga sempurna. Saya tanya engkau, adakah sesiapa murtad ataupun meninggalkan agamanya kerana bencikan agamanya setelah memeluk agamanya, setelah masuk ke dalam Islam? Engkau katakan tidak ada. Begitulah iman. Hina tukhalitu bashashatu al-qulub, bila kemanisannya telah meresap ke dalam jiwa, ke dalam hati, tidak ada sesiapa pun yang akan bencikannya. Saya telah bertanya engkau, adakah dia curang? Adakah dia berkhianat? Engkau katakan tidak ada. Begitulah rasul-rasul, mereka tidak berlaku curang. Saya telah bertanya engkau, adakah kamu pernah memeranginya dan dia memerangi kamu? Yakni adakah kamu pernah berperang dengannya? Engkau katakan telah berlaku, dan perang kamu dengan perangnya silih berganti. Kadang-kadang dia mengalahkan kamu, kadang-kadang kamu mengalahkannya. Begitulah rasul-rasul diuji, tetapi akhirnya kejayaan berada di pihaknya. Saya telah bertanya engkau, apakah yang diajarkannya kepada kamu? Engkau mengatakan bahawa dia mengajar kamu supaya kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Dia menegah kamu daripada apa-apa yang disembah oleh nenek moyang kamu. Dia menyuruh kamu supaya bersembahyang, bersedekah dan hidup suci, menjaga diri, menyempurnakan janji, menyempurnakan amanah. Qala, kata Kaisar, ini adalah sifat seorang nabi. Qad kuntu a'lam, memang sebelum ini aku sudah pun tahu bahawa ia akan keluar, yakni nabi akhir zaman itu akan keluar, tetapi tidak pula aku menduga ia akan keluar di kalangan kamu.
Sekiranya benarlah apa yang engkau katakan ini, maka tak lama lagi dia akan menguasai tempat dua tapak kakiku ini. Sekiranya aku yakin aku akan dapat sampai kepadanya, tentu aku akan bersusah payah berusaha untuk menemuinya. Sekiranya aku berada di sampingnya, aku akan membasuh dua kakinya. Abu Sufyan berkata, kemudian dia meminta surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faquri'a, lalu dibaca surat itu. Rupa-rupanya di dalamnya tertulis begini, Bismillahirrahmanirrahim, daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Herakl, pembesar Rum, salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Adapun kemudian daripada itu, sesungguhnya aku menyeru engkau dengan seruan Islam. Islamlah, nescaya engkau selamat. Islamlah, nescaya Allah akan memberikan 2 kali ganda pahala kepadamu. Sekiranya engkau berpaling, engkau akan menanggung dosa rakyat jelatamu. Wahai ahlul kitab, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu ajaran, marilah berpegang dengan satu ajaran yang sama di antara kami dan kamu, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah, kita tidak menyekutukannya dengan sesuatu yang lain, dan kita tidak menjadikan sebahagian dari kita sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Sekiranya mereka berpaling, maka katakanlah, ishadu, jadi saksilah kamu bahwa kami adalah orang-orang Islam. Abu Sufyan berkata, bila Kaisar selesai mengucapkan begitu, menyampaikan ucapannya itu, alat aswatul ladzina haulahu, alat aswatul ladzina haulahu min uzama'ir Rum, meninggilah suara orang-orang pembesar-pembesar di sekelilingnya. Yani gege, riuhlah orang-orang pembesar-pembesar di sekelilingnya. Wa kathura laghatuhum, dan gege-gegok. Wa kathura laghatuhum, yani riuh rendahlah keadaan mereka itu. Fala adri madza qalu, saya tak faham apakah yang mereka katakan, dan kami diperintah supaya keluar. Bila saya keluar bersama-sama dengan sahabat saya dan saya meninggalkan mereka, qultu lahum, saya pun berkata kepada mereka, yakni kepada sahabat-sahabat saya, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah, oh jadi betul kerja, jadi betul-betul menjadi kerja anak Abi Kabsyah. Ini raja orang-orang Rum pun takut kepadanya. Abu Sufyan berkata, demi Allah, maziltu dhalilan mustayqinan, aku sentiasa merasa hina dan yakin bahawa suatu hari nanti dia akan menang. Sehinggalah Allah memasukkan Islam ke dalam hati saya. Sebelum itu dalam keadaan saya benci kepada Islam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'al bin Sa'ad bahawa dia mendengar Nabi SAW bersabda pada hari Khaybar, pasti aku berikan bendera kepada seorang yang mana Allah akan berikan kemenangan melaluinya. Mereka pun bangun menaruh harapan untuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu. Siapakah agaknya yang akan diberikan bendera itu? Pagi-pagi hari semua mereka mengharap agar diberikan bendera kepadanya. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya, di mana Ali? Faqila, maka ada orang berkata, dia sakit mata. Fa'amara, Nabi SAW pun memerintahkan supaya dibawanya
ke hadapannya. Lalu dibawalah ke hadapannya. Dia pun meludah, yakni menyemburkan air liurnya ke matanya. Fabara'a makanahu hatta ka'annahu lam yakun bihi syai'. Maka kesembuhan berganti, seolah-olah tidak ada apa-apa pun berlaku kepada matanya sebelum itu. Faqala, Ali pun berkata, adakah kita akan memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kita? Nabi SAW bersabda, sabar, ala rislik, nanti dulu, sabar, sehingga engkau berada di halaman mereka, engkau seru mereka kepada Islam, dan ceritakanlah kepada mereka tentang apa yang wajib kepada mereka. Demi Allah, sekiranya diberi petunjuk dengan sebabmu seorang lelaki, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Humaid, katanya saya mendengar Anas berkata, Rasulullah SAW bila mahu memerangi satu kumpulan, satu golongan, dia tidak akan menyerang sehingga sampai waktu subuh. Sekiranya dia mendengar azan, dia tidak akan menyerang. Tetapi kalau dia tidak mendengar azan di situ, dia akan menyerang selepas masuknya waktu subuh. Kami sampai di Khaybar pada waktu malam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW bila mahu berperang bersama kami. Lepas tu pemalingan sanad ini riwayat daripada Anas lagi bahawa Nabi SAW keluar ke Khaybar. Dia sampai ke Khaybar pada waktu malam. Wa kana idza jaa qauman bilailin, Nabi SAW bila sampai ke sesuatu masyarakat, sesuatu kumpulan orang pada waktu malam, dia tidak akan, orang kafir lah maksudnya, dia tidak akan menyerang mereka hingga pagi. Bila pagi, orang-orang Yahudi pun keluar membawa cangkul dan bakul ataupun raga-raga besar mereka. Bila mereka melihatnya, mereka berkata, Muhammad, demi Allah Muhammad, bersama dengan bala tenteranya. Nabi SAW pun mengucapkan, Allahu Akbar, roboh Khaybar. Sesungguhnya kami bila sampai di halaman sesuatu kaum, maka pagi itu adalah pagi yang terburuk bagi orang-orang yang diancam. Diriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Sekiranya dia mengucap la ilaha illallah, berarti dia telah memelihara dirinya, hartanya dari aku, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya terserah kepada Allah. Perkiraannya, yakni hakikatnya terserah kepada Allah. Bab man arada ghazwatan fawarra bighairiha. Ini bab orang yang mahu berperang dan dia berselindung dengan sesuatu yang lain, dan orang yang mahu keluar pada hari Khamis, keluar berperang pada hari Khamis. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia adalah yang memimpin Ka'ab dari kalangan anak-anaknya. Dari anak-anak dia inilah yang memimpin Ka'ab bin Malik, yang heret Ka'ab bin Malik. Katanya saya mendengar Ka'ab bin Malik ketika dia tidak ikut serta, sehingga dia ketika dia ketinggalan di belakang Rasulullah SAW kerana tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Dia kata Rasulullah tidak mahu berperang, melainkan dia akan berselindung, dia akan bercakap berselindung dengan menyebutkan sesuatu yang lain selain daripada perang itu. Diriwayatkan
Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, katanya saya mendengar Ka'ab bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarang sekali bila dia mahu berperang, yuridu ghazwatan yaghzuha, bila dia mahu berperang, melainkan dia akan berselindung. Dia akan menggunakan bahasa tauriyah, bahasa berselindung. Hak dekatnya, makna dekatnya lagu lain, tapi makna jauhnya lagu lain. Yang dimaksudkan makna jauhnya itu tauriyah. Yang berselindung di sebalik kata-katanya. Dia akan berselindung dengan sesuatu yang lain, dengan perkataan yang lain selain daripada perang. Hinggalah perang Tabuk. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melancarkan perang Tabuk itu pada musim yang sangat panas, dan dia menuju kepada suatu perjalanan yang jauh dan ke tempat yang jauh. Wastaqbala ghazwa aduwin, dan dia mahu menghadapi musuh yang banyak, yakni dia mahu berperang dengan musuh yang ramai. Fajalla lil muslimin, dia menyebutkan dengan terang-terang kepada orang-orang Islam keadaan mereka itu, supaya mereka bersiap sedia menghadapi musuh. Dan dia menceritakan kepada mereka arah tuju yang dikehendakinya, yakni tidak seperti sebelum itulah disebutkan secara sindiran dengan berselindung. Tidak, ini dia sebut secara nyata. Riwayat daripada Ka'ab bin Malik lagi serupa tadi jugalah. Jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mahu keluar dalam satu perjalanan, melainkan dia akan keluar pada hari Khamis. Ini mengikut kebiasaan lah, bukanlah suatu kemestian. Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Malik lagi bahawa Nabi SAW keluar pada hari Khamis dalam peperangan Tabuk. Bila dia nak keluar, Nabi SAW keluar pada hari Khamis. Babul khuruj ba'da zuhur, ini keluar selepas zuhur. Habis cerita tu. Baiklah, kita tengok semulanya. Sebenarnya hadis ini sudah beberapa kali dah kita lalu. Di awal-awal kitab Bukhari ni sudah ada dah hadis ni, panjang lebar dah. Lepas tu beberapa kali sudah kita jumpa, dan ini berjumpa pula. Coba Imam Bukhari dengan maksud lain lah di sini. Riwayat sini hadis ni dikemukakan dengan maksud bagaimana Nabi SAW tu sebelum perang tu dia cerita dulu, dia dakwah dulu, tidak perang selalu. Dah hak dia perang tu hak lagu mana, hak nak lawan dia, hak nak lawan dia. Kalau hak tidak lawan dia, kalau terima, tak ada perang, tak ada perang. Bab seruan Nabi SAW kepada Islam dan kepada kenabian. Yang ni kenabian itu bukan sekadar Islam saja, seruan kepada Islam dan kenabian. Sebab ada juga orang kafir ni, dia kira-kira macam ahlul kitab tu terima Allah SWT tu, cuma terima Nabi pun, tetapi kenabian Nabi Muhammad SAW tu tidak diterimanya. Ni apabila dia dakwah tu sekali dengan konsep kenabian, Nabi yang terakhir tu. Dan Nabi SAW bab juga menceritakan tentang seruan Nabi supaya sebahagian manusia tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan. Itu di antara yang Nabi seru dulu. Dan firman Allah Ta'ala, tidak patut seorang manusia yang Allah berikan kitab, berikan kekuasaan, pemerintahan dan kenabian kepadanya, kemudian dia berkata kepada orang ramai, dia mengajarkan kepada orang ramai supaya jadilah kamu sebagai hamba kepadaku. Itu bukan cara Nabi alaihi wassalatu wassalam. Cara Nabi, mana-mana Nabi pun dia ajak orang supaya mengesahkan Allah, mengesahkan Tuhan. Jangan menjadikan manusia, sesama manusia ni sebagai Tuhan. Jangan begitu. Itulah ajaran Nabi mana-mana pun. Lepas tu dia marilah hadis ini, hadis yang panjang ini, hadis hadis Qaisar ini, hadis yang panjang, iaitu Nabi SAW tulis surat kepada dia.
seru dia, dakwah dia kepada Islam. Ini peristiwa ini berlaku bila pada tahun yang ke-6, selepas yang ke-6 lah, yang selepas perjanjian Hudaibiyah, berlaku di antara Nabi SAW dan orang Islam dengan orang kafir. Perjanjian damai supaya tidak serang menyenang, tak seperang, buat sementara waktu. Pada masa itulah Nabi SAW menghantar surat-surat kepada pembesar-pembesar di dunia pada masa itu. Dia tulis surat kepada Kaisar menyerunya kepada Islam, dan dia hantar surat itu kepada Kaisar melalui Dihyah Al-Kalbi. Dihyah seorang sahabat Nabi SAW yang istimewa. Di antara keistimewaannya ialah dia seorang yang sangat cantik, sangat cantik. Kerana itu dia selalu tudung muka dia, pasal bimbang, takut orang perempuan terpesona, kita kata tergoda dengannya. Rupa dia sangat cantik, dan di antara sahabat adalah orang yang paling serupa dengan Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW pilih dia sebagai utusan. Lepas tu, di antara kelebihan dia lagi, malaikat Jibril beberapa kali mari bertemu dengan Nabi dalam rupa Dihyah. Itu keistimewaan dia, Dihyah ni. Dalam rupa Dihyah. Kalau Jibril tu mari berupa Dihyah, pas Jibril tu adalah utusan Allah, kenapakah Nabi SAW tidak akan mengambil Dihyah itu sebagai utusannya untuk menyampaikan mesejnya kepada pembesar-pembesar pada masa itu? Itulah kesesuaian kenapa Nabi SAW pilih dia tu. Wa amarahu, dan Nabi SAW suruh dia berikan surat itu kepada pembesar Busra, pembesar Busra, supaya disampaikan oleh pembesar Busra itu kepada Kaisar. Jadi berlapiklah, sebab Kaisar itu dia duduk jauh, dia duduk di negeri dia ni, ibu negeri dia Greek. Dia mari jaga-jaga aja ke kawasan-kawasan tanah jajahan dia ni, jaga-jaga. Dia beri kepada pembesar Busra, iaitu ketua lah, ketua pemerintah di kawasan Syria, di kawasan Palestin pada masa itu. Beri kepada, suruh beri kepada Kaisar. Pada masa itunya berlaku peperangan sudah sekian lama di antara orang-orang Rom dengan orang-orang Parsi. Sekali orang Rom menang, sekali orang Parsi menang, duk main bergilir gitulah. Bila orang Parsi menang, orang Parsi menakluk jajahan-jajahan atau wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Rom. Begitu juga sebaliknya, bila orang Rom menang, mereka akan kuasai hak orang Parsi ni. Akhir sekali, sebelum itu kalah orang Rom, dan orang-orang kafir Quraisy pun suka. Sebab apa? Orang Rom ni dia lebih dekat dengan orang Islam, sebab dia ahli kitab ke mana-mana pun. Dia percaya kepada konsep Nabi, Tuhan, apa tu, banyak kesamaannya. Tetapi berbeza dengan orang-orang Farsi ni, dia orang lebih sesuai dengan puak-puak syirik ni, puak-puak musyrikin. Dengan sebab itu, bila orang-orang Farsi menang, mengalahkan orang-orang Rom, maka kafir Quraisy suka. Puak-puak dia buat nganying, puak-puak dia mengolok-olokkan orang-orang Islam dengan mengatakan, kamu pun akan kalah lagu tu jugalah. Kamu pun akan menerima kekalahan seperti itu. Dalam kesedihan itu, tu ayat surah Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Itulah tu ayat tu. Allah SWT menceritakan orang Rum kalah dalam perang pada masa itu. Tetapi selepas kekalahan itu, mereka akan menang dalam masa bid'i sinin, tak sampai 10 tahun. Dalam masa sekitar 10 tahun tu. Memanglah selepas pada tu menang orang Rum ni dalam melawan orang-orang Parsi. Kaisar ini dia bernazar, sekiranya menang, dia akan berjalan kaki daripada Hims, Syria, berjalan kaki pergi ke Ilya, yang di Baitul Maqdis, sampai ke Palestin tu dia nak berjalan kaki dengan rombongan dia.
Begitulah nazarnya. Ni ketika dia mari nak memenuhi ataupun menyempurnakan nazarnya itu. Mari ke situ. Inilah dia kata Kaisar, bila Allah Subhanahu Wa Taala telah menghilangkan ancaman tentera Faris, dia pun berjalan, yakni berjalan kaki daripada Hims ke Ilya, yakni ke Baitul Maqdis, sebagai mensyukuri kejayaannya dalam menghadapi ujian Allah berupa peperangan itu. Dia berjaya. Sebagai mensyukuri hal itu, dia berjalanlah. Bila sampai surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kaisar, dia baca. Yang ni ada juru bahasa dia lah, sebab dia tulis dalam bahasa Arab. Dia baca ni, orang lain baca, tolong rayak ke dia lah. Bila begitu dia pun kata, cari satu orang daripada kaum ni hak dakwa jadi nabi, hak tulis surat ni, siapa-siapa hak ada sini biar mari jumpa beta, maknanya untuk saya tanya mereka ini tentang Rasulullah, tentang orang hak dakwa jadi nabi ni. Kata Ibnu Abbas, Abu Sufyan pun cerita, kebetulan pada masa itunya Abu Sufyan ni berada di sana, di Syria, dalam satu rombongan dagang orang-orang Quraisy. Sebelum pada tu tak selamat, pokok dia pun tak susah juga, nak berniaga pun susah, pasal dihalang oleh orang-orang Islam tengah jalan ni. Bapa dia halang, dah muka dalam keadaan apa kan, sama-sama ambil kesempatan. Kita pun tak aman, dia pun patutnya tak aman jugalah. Begitu. Bila begitu, bila sudah ada perjanjian Hudaibiyah ni, amanlah. Orang-orang Quraisy pun boleh pergi, tak ada gangguan. Orang Islam pun boleh pergi, kemudiannya pada tahun yang ke-7 pergi ke Mekah, boleh tawaf, boleh buat umrah ke apa, boleh. Banyaklah perkara yang damai pada ketika itu. Lepas pada itu Abu Sufyan kata dia berjumpa dengan utusan Kaisar, sebab Kaisar suruh cari orang Arab, terutamanya daripada kaum ni, hak ni orang yang mendakwa jadi nabi. Lepas tu bila jumpa saat ni, dia pun, utusan itu pun bawa saya dengan sahabat-sahabat saya pergi berjumpa, pergi ke Ilya, pergi ke Baitul Maqdis untuk berjumpa dengan raja ni, Kaisar ni. Bila kami masuk menghadapnya itu, dia duduk dalam majlis pemerintahannya dengan pakai kita kata mahkota di atas kepala dia. Bila tengok tu tahu selalulah hak ni raja tu, dengan kedudukan dia di sekeliling dia tu ada pembesar-pembesar dia, pembesar-pembesar Rom. Lepas tu sebab tadilah dia tanya, suruh orang tanya siapakah di antara ni hak paling dekat ke apa dari segi keturunan dengan nabi tu. Lepas tu kedudukan dia letak, hak lain-lain duduk belakang dia duduk depan. Tujuannya supaya dia tak akan paling gitu. Kalau duduk alik belakang boleh jadi orang lain syarat kau cuma kau lagu mana kau ni, duduk depan ni payah. Orang lain duduk alik belakang orang duduk parti belakang. Dengan sebab itu suruh duduk depan. Lepas itulah dia tanya, inilah dialog di antara Kaisar dengan Abu Sufyan ini, dirakamkan di dalam cerita ni. Dia kata kepada juru bahasa dia, kata kepada sahabat-sahabat dia tu, saya nak tanya dia ni tentang orang yang mendakwa jadi nabi tu. Kalau dia pelawak, kamu bakit lawak lah. Kamu dustakan dia, kamu kata selalu dia bohong. Itu yang dia pesan kepada orang halik belakang. Abu Sufyan pun kata, kalau tidak kerana malu lah pada hari itu, takut-takut puak-puak ni akan balik sebar kepada orang ramai, kemudian pelawak Abu Sufyan ni, orang tanya kau lain, royak lagu lain. Kalau tidak sabit tu, tentu aku akan royak benda hak tak betul. Tapi ingat, banyak perkara lah, terutama hak tu dia mau tahu belakang. Apa dia seorang kalau pelawak pun, kalau dia mau tu tidak bakit lawak pun, kalau dia mau tu tak kata dia bohong pun, akhirnya akan pecah juga. Dan sebagai pemimpin adalah tidak patut buat kecek pelawak lagu tu sebagai pemimpin. Abu Sufyan ni dia pemimpin nombor 1,
Macam mana kalau dia nak kecap lawak? Pas orang bawah dia tahu, teruklah dia, jatuhlah dia. Lepas tu dia tanyalah waktu lah, bagaimana keadaan keturunan orang ni di kalangan kamu? Saya pun kata dia seorang yang berketurunan mulia. Ini hadis ini menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada keturunan orang-orang mulia. Riwayat-riwayat orientalis gapo duduk bawa Nabi ni orang hina, orang kemaca di kalangan masyarakat, itu tidak benar. Ini Abu Sufyan sendiri kata ni. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul lagu tu, tentu dia royak dah. Untuk nak menghina tu tak, dia royak dia seorang yang mempunyai keturunan yang mulia, iaitu seketurunan dengan dia. Dia tu dipilih sebagai ketua pun pasal keturunan yang mulia. Lepas tu dia tanya, adakah sesiapa sebelum pada ni dakwa supaya dia dakwa? Abu Sufyan kata tak ada. Supaya tak adil. Adakah kamu pernah menuduh dia ni dusta? Tak ada. Tak pernah kecap lawak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah itulah sepatu. Lepas tu dia tanya semua tu. Selepas tanya tu, dia pun kata kepadanya, ia kata kepada juru bahasa dia, royak kepada dia, kepada Abu Sufyan, saya tanya awak tentang keturunan dia di kalangan kamu. Awak kata dia seorang yang berketurunan mulia. Kaisar pun kata begitulah Rasul-Rasul, dia diutuskan di kalangan orang-orang yang berketurunan mulia, orang-orang yang baik-baik. Itu Rasul-Rasul. Hadis ini juga menunjukkan Rasul-Rasul selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah daripada orang-orang yang terpilih di kalangan kaum dia. Saya tanya awak pula, adakah sesiapa sebelum dia ni mendakwa jadi Nabi? Awak kata tak ada. Dia pun kata, kalau ada saya boleh katalah, saya boleh kata dia nak tu orang lain dakwa, dia dakwa kata nak tiru orang lain. Memang tak ada. Hak adanya selepas dia, orang ni dakwa, orang ni dakwa. Tetapi kepalsuannya nyata lah. Sebelum dia tak ada. Saya tanya awak, adakah kamu menuduhnya berdusta sebelum dia mendakwa? Kamu kata tidak ada. Memang saya pun fikir gitu juga. Takkan dia ni tak berani berdusta terhadap manusia, dengan Allah berani pun berdusta. Kata Allah lantik dia gitu gini, manusia dia tak berani nak pelawak. Dia tak ajar pelawak, tak pernah tuduh dia pelawak. Takkanlah dia berani nak pelawak terhadap Allah SWT pula. Tak pernah sabar. Saya tanya awak, adakah tok nenek dia ni ada raja ataupun pemerintah, sultan? Kalau kita kata, engkau kata tidak ada. Aku duduk fikir dah, mana kata tu kata dalam hati lah. Kalau ada lah tok nenek dia ni raja, lepas tu hilang dah kuasa, boleh jadi dia ni dalam usaha nak dapat balik kekuasaan. Tu nenek dia macam-macam cara orang ni. Ni cara begini, ni cara begini, ni cara agama dengan dakwah macam-macam. Boleh jadi begitu. Saya tanya awak, orang yang mulia kau yang mengikut dia ni, kau orang-orang yang lemah? Awak kata orang-orang yang lemah. Dia kata memang. Hak dia tahu sebab Kaisar ni dia orang alim juga. Dia orang alim juga. Kita sudah jumpa dah dulu riwayat ni, panjang dah juga cerita ni. Dia orang alim, jadi dia tahu Nabi-Nabi ni mula-mula di peringkat permulaan dia tu hak ramanya, ada juga hak bangsawan, hak gagah-gagah, hak kuat-kuat, tapi tak ramai. Hak majoritinya mula-mulanya orang-orang yang lemah. Itulah tanda perjuangan yang betul, perjuangan yang diterima oleh orang ramai, orang-orang yang tertindas. Dan orang-orang yang tertindas ni kemudiannya dia akan mengalahkan puak-puak yang menindas mereka. Sebab bawah-bawah ni dia tidak akan turut kecuali dia nampak benda ni membela dia. Ini menunjukkan bahawa pemerintah tu tidak membela orang-orang yang lemah ni. Apabila orang ni mari nak memperjuangkan, tentu dia sokong orang ni, orang yang nak membela nasib dia.
Bagi mereka itulah pengikut-pengikut rasul-rasul. Memang orang-orang yang lemah itulah. Tetapi kemudiannya hak kuat-kuat bahkan seluruh, boleh dikatakan seluruh Arab itu menjadi pengikutnya hak tu kemudian pada masa tu mula-mula tu. Saya tanya engkau, adakah mereka semakin bertambah atau semakin berkurang? Engkau kata semakin bertambah. Ini satu tanda juga. Begitulah iman itu sehingga dia sempurna. Allah SWT akan menyempurnakan nur dia. Akan menyempurnakan nur dia. Siapa sempurna? Selagi tak penuh 10 bulan, selagi tak penuh, dia tak berhenti lama-lama siapa penuh. Begitulah. Iman ini pun dia siapa penuh. Dia tidak akan berhenti tengah jalan itu. Dari segi bilangannya, dari segi ajarannya, dari segi gapo pun sampai sempurna lah. Saya tanya engkau, adakah sesiapa yang murtad kerana bencikan agamanya selepas masuk? Adakah siapa-siapa setelah masuk bawa benci kepada agama, bawa tidak suka kepada agama tu keluar? Adakah? Kamu kata tidak ada. Kaisar pun kata begitulah iman. Bila kemanisan dia tu telah meresap ke dalam hati, maka tidak ada sesiapa pun akan benci. Kalau masuk Islam itu makna dengan faham molek, dengan tahu molek, tak ada orang akan meninggalkan Islam. Apalagi Islam yang dibawakan oleh Nabi SAW sendiri, tentulah dalam keadaan yang sempurna. Bagaimana orang akan tinggal Islam? Kalau masa lain mungkinlah, pada zaman lain kerana kekurangan gitu gini mungkinlah ada lagu tu. Tapi hak ni cerita ni bersama-sama dengan Nabi SAW. Adakah? Jawabnya tidak ada. Hadis ini memalsukan cerita, membatalkan cerita orang-orang yang mengatakan Ubaidullah bin Jahash. Ubaidullah bin Jahash itu masuk Kristian lah, mati dalam Kristian lah, dan beberapa orang sahabat Nabi SAW murtad. Bila Nabi SAW pergi Mi'raj tu, dia balik cerita tu sebagaimana dalam sirah-sirah disebutkan, murtad lah. Hak mana murtad? Tak ada lagu tu. Palsu semua, karut semua tu, tidak ada. Hak tu hak paling kuatnya riwayat Ibnu Lahiyah. Hak kata Ubaidullah bin Jahash itu jadi Kristian setelah pergi dihijrah ke Habsyah. Riwayat itu tak boleh pakai. Itu riwayat tak boleh pakai. Tak boleh nak lawan hak ni. Ibnu Lahiyah itu seorang yang lemah, seorang yang tidak dipakai oleh ulama hadis. Riwayat dia ada, orang lain tak ada riwayat lagu tu. Lepas pada tu hak cerita kata murtad tu bila Nabi SAW riwayat peristiwa Mi'raj itu, hak ada pun riwayat Ibnu Ishaq dan orang-orang hak tidak pakar, hak tak pakar. Ada pun riwayat-riwayat sahih, hak ni tak ada. Kalau nyada Abu Sufyan riwayat dah lah. Abu Sufyan riwayat dah. Tak ada riwayat. Dia kata tidak ada sesiapa pun. Tetapi setengah-setengah ulama tu, inilah susah, pasal tak faham. Setengah-setengah ulama tu buat tadi nak pakar juga hak tu. Dia takwil lah hak ni, hadis Bukhari ni. Dia kata kerana benci kepada agama, hak tak adanya. Tapi boleh jadi dia terpedaya dengan uang, dengan duit, dengan perempuan. Boleh jadi juga dia meninggalkan agama, tapi dia tahu agama ni betul. Dia takwil lagu tu. Tak ada dalam lagu tu. Tu apa yang kita takwil lagu tu lagi? Itu maknanya dia tak puas hati jugalah dengan agama ni, tak masuk molek lah agama tu. Sebab tu dia boleh terpedaya dengan duit, boleh terpedaya dengan perempuan. Mana boleh lagu tu? Itu andaya saja. Ada bukti ke? Kalau ada bukti pun daripada riwayat-riwayat hak tak pakat tu. Tak boleh lagu tu. Hak tu ada dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat. Lepas tu riwayat Ibnu Lahiyah tak boleh pakai. Tak boleh nak lawan hak ni. Saya tanya engkau, adakah dia curang, berkhianat? Kalau berjanji, ada perjanjian damai apa-apa, adakah dia curang? Jawabnya, engkau kata tidak ada. Begitulah rasul-rasul, mereka tidak berlaku curang. Kalau dia berjanji, dia tepat, dia tidak khianat, dia tidak pukul ke belakang. Dia tidak pukul ke belakang. Dia lawan depan-depan. Dia tidak main pukul belakang, tak ada. Saya tanya engkau, adakah kamu pernah memerangi dia dan dia memerangi kamu? Jawabnya engkau kata ada. Begitulah, ada benar, ada kalah. Sekali kita berat menalik kita, kadang menalik dia. Begitulah Rasul-Rasul kata dia. Allah SWT uji dia, tetapi akhirnya kemenangan memihak kepadanya. Kemenangan berada di pihaknya. Memang begitu.
Saya tanya engkau, adakah dia suruh? Apakah yang dia ajar? Dia ajar apa kak? Hak dia ajar? Engkau kata dia ajar kamu supaya kamu menyembah Allah. Kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dia melarang kamu. Begitulah. Jadi ajaran-ajaran ni kalau kita tengok adalah ajaran-ajaran yang baik-baik. Tak ada hak tak molek. Ajaran-ajaran hidup mulia. Tak ada hak tak molek. Kata Kaisar, inilah sifat seorang nabi. Inilah sifat seorang nabi. Dia kata, aku yakin bahawa dia akan keluar. Aku yakin dia akan keluar. Nabi ni dia tahu dalam ilmu dia je bahawa nabi akhir ni akan keluar. Tetapi tidak pula aku sangka dia di kalangan kamu. Mana selama ni dia duk anggap orang Arab ni hina, rendah dah. Tidak layak lah akan ada nabi di kalangan orang Arab ni. Sepatutnya di kalangan popok dia lah laginya. Dia tidak tahu yang popok dia tu kena murka dah. Allah SWT tak sibui dah. Tidak layak. Banyak dah benda hak dia ceroboh. Dia pun kata, kalaulah benar apa yang engkau kata ni, tak lama lagi, yushiku, lambat laun, ataupun tak lama lagi, dia akan menguasai dua tapak kakiku, tempat dua tapak. Yang ni dia akan mengambil alih kuasa aku ni. Itu maksudnya. Siapa begitu? Ini menunjukkan bahawa agama Islam itu bukan semata-mata agama sahaja, bukan semata-mata ibadat sahaja. Bahkan agama Islam adalah pemerintahan, adalah kekuasaan, seperti di sini tengok, Nabi SAW akan mengambil tempat dia. Tempat dia tu tempat apa? Adakah tempat paderi yang hanya berperanan dalam upacara ibadat saja? Tidak. Tempat dia tu tempat kekuasaan tu, tempat pemerintahan tu. Dia akan mengambil alih tempatku ini. Sekiranya aku yakin aku akan dapat sampai kepadanya, aku akan berusaha untuk bertemunya. Tetapi aku tak yakin aku boleh sampai kepadanya. Maknanya aku mati tengah jalan, tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa-apa lagi. Puak-puak aku ni ramai-ramai tak boleh terima. Tak boleh terima. Dan mereka akan menghalang aku. Itulah maksudnya. Sekiranya, kata dia, aku duduk dekat dia, aku akan basuh dua kakinya. Ini nak ayatnya orang yang tahu nilai hidayah, nilai petunjuk itu. Orang yang memberi petunjuk, yang membawa kebebasan, yang membawa kemuliaan itu, begitu sekali patut dihormati. Sehingga kalau basuh kaki pun padai. Dalam riwayat yang lain dia kata, saya basuh kaki dan saya nak minum air dia. Air basuh kaki itu. Siapa setara tu? Abu Sufyan pun kata, lepas tu dia minta surat tu. Surat tu ada dah dengan dia minta surat, lepas tu baca. Rupa-rupanya dalam tu begini bunyi dia, saya menyeru engkau dengan seruan Islam. Hadzulah, bismillahirrahmanirrahim, daripada Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Dia kata hamba Allah dan Rasulnya. Permulaan tu pun jelas dah. Permulaan tu pun jelas dah. Apa dia? Iaitu daripada Muhammad, hamba Allah. Sebab Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain lagi dianggap sebagai bukan hamba Allah, anak Allah lah, macam-macam, kongsi Allah, sekutu Allah. Dia anggap begitu. Cuba tengoklah dalam agama mana-mana pun, asalnya manusia tu Sri Rama, Krishna, Isa atau siapa-siapa pun manusia. Tetapi akhir nikah lah hak tu. Krishna nikah, tetapi jadi Tuhan akhir. Tu dia nak betul hak tu. Daripada Muhammad, hamba Allah. Dia ni hamba Allah, bukan sekutu Allah, bukan anak Allah, bukan apa, hamba Allah. Dan Rasulnya, utusannya, Allah SWT kirimkan kepada Hirakl Azimir Rum. Dia sebut Muhammad, apa jawatan dia? Abdullah wa Rasuluh. Daripada dia lah surat ni, mari daripada dia, kena sebut dulu lah. Sebab tu setengah-setengah orang dia kata apa ni, sebut nama dia dulu. Ni mencabul
hak tuanku. Ada yang menghasut tu, ada dalam riwayat-riwayat yang lain sebut begitu. Dah kata dia, tak apa dah, molek dah, kata Kaisar tu. Sebab kena ayat lah daripada mana mari ni, nak tuju kepada siapa, dari mana, hendak ke mana, bukan ke mana dulu baru dari. Betul dah tu. Lepas pada tu Muhammad, nama sebagai biasa. Lepas tu jawatan Abdullah wa Rasuluh. Dia tidak ayat dia ni ketua negara Madinah kau apa, tak. Itu tidak penting bagi dia. Yang paling penting ni jawatan utama, hak tu alat saja, saluran saja. Tugas utamanya hak ni, nak menyampaikan hak ni kepada Herakla. Itulah namanya Azimur Rum, pembesar Rum. Pembesar Rum, hakikatnya dia tu pembesar lah, ketua. Orang nak letak nama raja ke, nama presiden ke, nama gapo ke, ikutlah hak tu. Hakikatnya hak tu. Itu jawatan dia. Salamun ala man ittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang mengikut petunjuk. Lepas tu dia kata, saya menyeru engkau dengan seruan Islam. Aslim, rekas Islamlah, nescaya engkau selamat. Sebab Islam tu maknanya selamat, sejahtera. Kalau terima Islam, jadi selamat. Bukan di sini setengah-setengah orang kata Nabi SAW macam paksa dia, terima Islam baru engkau selamat, kalau tidak engkau tak selamat, makna kami nak pergi bunuh. Makna seseolah begitu. Bukan gitu. Tak betul tu faham lagu tu. Aslim, terimalah Islam, yang ini dengan secara sukarela. Taslam, nescaya engkau selamat. Sebab ajaran Islam itu menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Terima ajaran Islam tu sendiri. Hak ni masalah peran, hak tu, hak kemudian, hak tu. Hak nombor satu sekali, hak tu. Apabila manusia ni terima Islam, dia selamat, dia sejahtera, dia bahagia. Islamlah, nescaya Allah akan berikan pahala 2 kali ganda kepadamu. Kalau orang lain boleh pahala seganda, satu, kamu dapat 2 kali ganda. Pasal apa? Pasal kamu pemerintah. Kamu pemerintah. Peranan pemerintah sangat besar dalam membawa apa saja pun, dalam membawa apa budaya sekalipun. Cuba tengok kita di Malaysia ni, macam mana mudah orang Melayu ni terima Islam. Sebab raja dia tu memeluk Islam dulu. Raja dia tu mudah peluk Islam, tanpa perai, tanpa tumpah darah. Cuba kalau tidak, dia kerah bala tentera dia kat mana ada, perai dulu lah, ataupun halau orang-orang hak pendakwah hak mari tu tak benar masuk dalam negeri dia. Tentu berlaku begitu, tapi tidak begitu. Faham bila Islam, banyaklah nikmat-nikmatnya, rahmat Allah SWT sampai. Itu sabit dengan raja dalam sejarah kita ni. Peranan ayatnya, peranannya besar pemerintah ni. Dengan sebab itu dia dapat 2 pahala. Kalau dia buat tak molek, boleh berganda juga, serupa lah. Kalau dia buat baik pun dapat berganda juga, kalau dia buat buruk pun berganda juga. Ini kedudukan pemerintah. Sebab apa? Hak dia buat tu bukan sekadar dia saja, orang lain akan turut, orang lain akan berasa sedap hati. Sama ada Allah kebaik, tak apa, jaminan ada. Tuanku ada sekali dengan kita, tuanku pun suka benda lagu ni. Tapi kalau Allah kau tak molek, tak apa, kita tak kena igap misalnya, tuanku pun suka juga, buat juga benda lagu ni. Jadi orang berselindung di sebalik dia. Dengan sebab itu boleh 2, bukan hak dia buat saja, orang lain buat pun boleh ke dia juga. Tetapi kalau engkau berpaling, fa'alaika ithmul arisiyin, engkau akan menanggung dosa. Al-arisiyin, golongan petani, asal makna dia, yakni rakyat jelatamu lah, yang kebanyakannya terdiri daripada petani. Dosa pokok ni kamu tanggung. Lepas tu dia sebut ayat Quran lah. Ayat Quran ni, wahai ahli kitab, marilah kepada satu ajaran yang sama di antara kami dengan kamu, iaitu kita tidak menyembah kecuali Allah. Ni mari ayat ni tepat ni, kena kalau kita kata sasaran, kena jantung. Inilah ajaran nabi-nabi hak dulu sama saja. Mari kita balik kepada hak asal, yakni ajak orang balik ke pangkal jalan. Agama Kristian ni hak banyak hak menyeleweng ke apa ni, hak tu sudah
sudah hak tak betul dah, kita balik pada hak asal, iaitu kita tidak menyekutukan sesiapa dengan Allah. Tidak menyekutukan sesiapa dengan Allah. Dan tidak menjadikan sebahagian dari kita ni sebagai Tuhan-Tuhan selain dari Allah, dalam apa bentuk sekalipun, Tidak bermakna di sini arbabam min dunillah ni menjadikan Tuhan ni sembah, tidak bermakna begitu. Sebab dalam hadis sudah ada sebut, dah hadis Adi bin Hatim, dia mengatakan apa ni, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka dan padri-padri mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Kata Adi, yang mana dia tu orang Kristian, dia kata pokok kita tidak menjadikan pendeta-pendeta dan padri-padri sebagai Tuhan, kita tak sembah dia. Nabi SAW kata, bukankah apa yang mereka halalkan kamu anggap halal, apa yang mereka haramkan kamu anggap haram, walaupun sebenarnya bercanggah dengan hak asal? Itulah bermakna menjadikan orang lain sebagai Tuhan. Tidak bermakna jadikan Tuhan ni sembah dia, tidak bermakna begitu. Anggap hukum lain berdaulat, hukum lain selain daripada hukum Allah berdaulat. Hak tu mencabar iman tu, mencabar iman. Kita kata halal, tak apa. Pasal apa? Katakanlah dalam satu negara, dalam satu negeri, parlimen dia halalkan hak tertuduh dari segi agama haram. Orang ramai apa kata halal. Ataupun parlimen mengharamkan, orang mengharamkan hak bercanggah terang dengan agama, dia haram. Serupa dengan ayat tu, itu menjadikan Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Tak boleh lagu tu dalam apa bentuk sekalipun, tak boleh. Syirik juga orang panggil syirik fit tasyri', syirik dalam membuat undang-undang. Tak boleh lagu tu. Hak inilah dalam ayat Quran disebut am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang lain yang membuat peraturan-peraturan hidup yang tidak diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Peraturan hidup tu banyak. Itu dikatakan sekutu. Sekutu tu lagu tu. Tidak semestinya disembah. Tidak semestinya disembah. Fa in tawallau, sekiranya mereka berpaling, maka katakanlah. Kalau tak sah juga, tak apalah, jelaskan bahawa kita tak terlibat dengan cara demo. Demo mengaku beragama pun, agama kita lain. Kita adalah orang-orang Islam, ada cara kita sendiri. Kita tak saya terlibat dengan orang kata agama tu, agama ni, kalau lagu tu. Kalau agama tapi Tuhan banyak, agama tapi boleh menyembah sesama manusia, agama tetapi hak manusia halalkan, kita halalkan. Tak say lagu tu. Tak say lagu tu. Agama kita bukan lagu tu. Biar jelas. Sekarang ni nak tahu terima ke tidak. Pak Nabi SAW tuju kepada Kaisar itu tepat. Sebab apa? Dia orang alim. Selain daripada pemerintah, dia orang alim. Dia boleh baca semua tu, apa maksud di sebalik tu, hak rekah tu. Tetapi malangnya dia tidak berubah. Dia tidak berubah kerana takut kuasa. Dulu dia awal Bukhari ni lebih detail lagi dia sebut daripada hak ni. Itu kerana dia takut hilang kuasa. Hak ni dia sebut rekah. Di sana geger. Dia tutup pintu, gapo dia panggil. Dia kata bagaimana kalau gini ke arah nak terima Islam lah. Geger pokok dia. Macam hema apa nama ni yang dikejar oleh binatang buas. Lepas pada tu dia kata dia Allah ya. Dia nak uji setara mana. Ini menunjukkan bahawa dia tidak menerima Islam. Lepas pada tu gagal lah kali ini. Kata Abu Sufyan, kami pun diperintahkan keluar. Bila keluar tu, saya pun kata, jadi hijau benar, kata dia. Jadi hijau. Amru ibni Abi Kabsyah. Pekerjaan anak Abi Kabsyah jadi betul. Kalau secara ni, siapa raja Rum pun takut ke dia ni. Jadi hijau benar. Kalau lagu ni. Ataupun laqad amira Amru bin Abi Kabsyah, sungguh hebat kerja
Ibnu Abi Kabsyah, anak Abi Kabsyah. Siapa yang dimaksudkan anak Abi Kabsyah itu? Nabi SAW lah. Apa yang dikatakan dia tu anak Abi Kabsyah? Dalam sejarahnya, Abu Kabsyah tu dia menyembah berhala lain daripada berhala-berhala yang disembah oleh popok dia semua, sehingga popok dia kata buat kerja pelik ni. Gitu Abu Kabsyah tu. Ada kata begitu. Ada kata Abu Kabsyah tu tok nenek Nabi SAW sebelah mak dia yang tidak terkenal. Walaupun tidak terkenal, tapi kerja cucu ni jadi benar. Hebat betul. Biasanya orang-orang kata-kata dia ataupun ajaran yang dia bawa tu diterima baik oleh orang apabila disokong oleh pengaruh ibu bapa, tok nenek. Tapi dia ni tidak, tak ada terkenal siapa-siapa, tiba-tiba gini mana kesal dia. Itu makna Ibnu Abi Kabsyah. Ada juga yang mengatakan Ibnu Abi Kabsyah tu gelaran kunyah kepada suami Halimah, yakni mak susu Nabi SAW. Itu semua menunjukkan tidak terkenal lah, ataupun orang yang melakukan sesuatu yang pelik, lari daripada hak biasa. Itu maksudnya. Abu Sufyan berkata sebelum pada tu dia hidup dalam keadaan hina, dan dalam keadaan yakin hina, dan dia belah-belah mikir juga yakin bahawa kok mana-mana pun Nabi SAW yang akan menang juga akhirnya. Lepas pada tu sehinggalah Allah SWT memasukkan ke dalam hati saya Islam. Dalam keadaan saya tidak suka, sebelum pada tu memang benci sungguh, tiba-tiba Allah SWT beri hidayah, terima Islam. Itulah cerita hadis Hiraklu, orang panggil hadis Hiraklu, hadis Kaisar. Apa yang Imam Bukhari nak ni sesuai dengan tajuk dia ni, iaitu Nabi SAW tak perang dengan Rom, tak perang, kecuali setelah dia ni seru dulu. Tengok ni, dia kirim surat dulu, royak dengan cara molek dulu, dakwah dulu. Tidak kata perang nak kekuasaan, tidak lagu tu. Bahkan di beberapa tempat Nabi SAW telah menunjukkan contoh bahawa dia ni bukan nak kuasa, bukan nak tanah orang, tidak, bukan nak negeri orang, bukan nak hasil mahsul negeri orang, seperti mana yang biasa dilakukan oleh ahli-ahli politik, oleh pemimpin-pemimpin negara mana-mana, kuasa-kuasa besar. Biasanya begitulah, dia nak tu hasil mahsul negeri orang. Tetapi Nabi SAW tidak gitu. Banyak contoh, bila orang tu Islam, dia kekalkan orang tu jadi pemerintah juga. Dan pokok dia tidak pergi, orang tu jadi pemerintah. Sahabat-sahabat Nabi ni hanya dakwah orang masuk Islam ke apa, mengajar agama, itu je. Hak pemerintah tu tetap orang hak asal tu juga, pemerintah asal. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak nak hasil bumi, tidak nak tu. Hak ni pun begitu. Kalau sekiranya dia terima ni, boleh jadi Nabi SAW kekalkan dia memerintah. Seperti mana Najasyi telah memeluk agama Islam juga, tetapi tidak tergugat. Kerajaan dia terus merintah sampai mati. Tengok, tak bolehlah takut tak tu kalau. Kadang-kadang orang-orang yang ada kedudukan ni, ada kuasa ni, dia takut pada bayang-bayang, takut gini, banyak-banyak, sehingga tidak dapat hidayah. Tengok Najasyi telah memeluk agama Islam juga. Adakah Nabi SAW singkir dia atas alasan dia baru Islam, jahil, tak erti, biar orang lain jadi pemerintah? Adakah Nabi SAW buat gitu? Tak. Dia terus jadi pemerintah sampai mati. Adakah dia tergugat? Gugat atau tidak tergugat ni kehendak Allah SWT. Kalau Allah SWT nak jaga, mati biasa, tidak kena bunuh pun, ya dia ni takut kena bunuh. Ini masing-masing lah, masing-masing. Lepas pada tu riwayat ni pula, Nabi SAW nak uih bendera ni, yang mana salah satu daripada benteng Khaybar akan jatuh di tangan dia, yang sukar untuk nak dikuasai. Hak ni panjang lah. Hak ni hak sahihnya setakat ni. Pas cerita hak Syiah bawa lebih lagi parah benar lah. Dikatakan pintu dia tu daripada besi, pintu benteng Khaybar. Sayyidina Ali pergi cabut
pegas seorang. Itu menunjukkan gagah dia. Cerita dia banyak lah kok pelik-peliknya. Tu tidak tu dakwah lah tu. Hak betulnya setara ni. Iaitu Nabi SAW panggil dia nak pergi ke dia. Bahawa orang duduk ingat orang yang tidak faham ni benteng Khaybar ni satu je. Banyak benteng Khaybar ni. Khaybar tu dah bertempat di situ banyak. Benteng-benteng dia tu sebelum pada ni beberapa orang dah sudah menguasai benteng-benteng itu, termasuk Muhammad bin Maslamah dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Ini salah satu yang Nabi SAW nak pergi ke dia. Tiba-tiba buat Syiah dia kata Khaybar itu macam satu yang benteng. Dah tu tidak boleh nak dikuasai kecuali dengan Sayyidina Ali. Tak kena tu lagu tu. Itu salah satu benteng. Waktu Sayyidina Ali kata, adakah kita akan memerangi mereka sehingga mereka jadi seperti kita? Yang ini Rasulullah SAW nak gitu kah? Biar kita pergi perang dia, biar dia jadi seperti kita. Artinya kita paksa dia, biar dia terima Islam, gitu kah? Nabi SAW kata, ala rislik, nanti jangan pergi tak tu kalu, jangan, sabar. Mu pergi siapa di halaman dia tu, siapa tempat dia tu, kamu suruh dia mereka kepada Islam dulu. Kita bukan nak tumpah darah, suruh kepada Islam dulu, royak dulu, dan ceritakan apa yang wajib ke atas mereka sebagai ahli kitab, sebagai gini-gini, royak apa yang wajib. Kalau tak saya perang, terima pemerintahan Islam, tak apa. Selama ni pun kita terima, dah demo sebagai rakyat, warga negara, tapi dah mau buat kucak, kita terima dah. Bila kita ganggunya demo ketika sebelum pada ni, demo tetap dengan Kristian. Hak mana Yahudi tu tetap dengan Yahudi. Bila kita paksa pun dah. Hak ni yang jadi nak perang ni, jadi pergi ceroboh ni, pergi nak serang ni, buat dia ni pakat dengan puak-puak kafir Quraisy ni. Dia khianat terhadap negara, pengkhianatan terhadap negara. Atas satu, bukan nak suruh dia masuk Islam juga, tak juga. Sebelum pada tu pun tak suruh. Hak ni pun lagu tu juga. Oh ya, ada lagi peluang, iaitu Islam. Kalau tidak, royak tanggungjawab mereka. Hak mereka kena buat gini. Kalau tak sah juga, tak ada arah. Sebab demo pun dengan maksud nak perang juga, nak menghancurkan Islam juga. Tak ada jalan lain lah. Sebelum demo peracur, kita peracur demo. Masa dia dah gitu. Tak boleh kita duduk saja tunggu demo saja. Dah tu kita tahu dah dia nak peracur kita. Pada dah dia baik dah kita. Gitu. Dah tentu dah. Ni hak kafir. Nak perang ni. Lepas tu Nabi SAW kata, hak ni nak royak hak Islam ni dia utama ke dia? Iaitu kalau Allah SWT beri hidayah dengan sebab engkau ni kepada satu orang saja, lebih baik lagi daripada unta merah. Yang ni kebaikan dunia lah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW kata lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dengan sebab kita ni kalau orang dapat petunjuk, orang masuk Islam, hak tu lebih baik. Jadi maksud Nabi SAW sebenarnya nak suruh orang masuk Islam. Hak itulah yang sebaik-baiknya. Kalau tidak kat duk buruk sangka tak tentu kalu. Duk kata kita begini-gini, masuk kat dulu baru tahu jahat setara mananya orang Islam, baru tahu. Begitu. Adalah riwayat lain disebutkan la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Kalau satu orang saja. Bayangkan kalau ramai hak duduk dalam benteng tu masuk Islam, lagu mana? Lepas tu ni lah cerita pergi ke Khaybar. Nampak je sekat tu lah dulu. Wallah.